سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan macam mana? saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Minta maaf lah ya. Kalau kabut sikit. Okey, sekejap ya. Kita ada teman-teman kita yang ramai di sini. Meriah ya. Daripada jam 10:06 tadi kita mulakan. Komen dia keluar tu dia menderu-deru kan. Saya sampai tak sempat nak baca. Sebab dia laju sangat keluar komen tu kan. Terima kasih kepada semua yang memberikan salam di ruangan komen di sini. Kita ada Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua.
Semoga dalam keredaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som, terima kasih. Kerana awal menjadi yang pertama. Dia kalau ada hadiah tu bagus juga ya. Siapa komen yang pertama kita bagi coklat. Kurang je. Okey, kita ada Aliza kat situ kan. Liza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi admin dan jemaah online. Masjid Kampung Siglap pun ada komen juga. Aduh, masjid ni sibuk je tanya. Kita ada Mas Niza. Salam. Salam Ustazah di RSS. Sabahul khair, sabahul nur. Apa khabar? Ya, tahu sihat. Masjid Kampung Siglap ni ada je. Kak Siti Sujah kita, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat pecinta ilmu semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Kak Siti dah sihat ya. Ada Nurjiha, Assalamualaikum Ustazah. Kemudian, ni semua orang jawab komen Masjid Kampung Siglap. Maknanya Masjid Kampung Siglap lebih glamour daripada saya. Ramai layan dia. Kita ada Kak Nur di situ. Assalamualaikum Ustazah di RSS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan semoga urusan hari ini dipermudahkan. Selamat pagi Kak Nur. InsyaAllah amin. Okay. Siapa? Kak Aisyah. Kita Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Semoga berada di dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah. Kak Zah kita pun ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Norizan, kita ada Kak Johara kita dan semualah ya yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami di kuliah Duha. Baik, pagi ni kita nak mula pengajian di muka surat yang keberapa? Boleh letak di ruangan komen. Oh, ada yang terlepas ya di situ. Kak Mas kita, salam doktor. Morning. Ciak. Ada je Kak Mas ni. Suara kita dah hilang lah. Ada Kak Mas ni kan. Okay. Hajar Rubiah, Assalamualaikum Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah sihat Hajar Rubiah. Terima kasih atas pertanyaannya tentang kabar saya. Dan semualah sini. Okay Kak Zah, kita ada Kak Zah tu. Sambungan poin 44 muka surat 211. Ustazah. Poin 44 muka surat 211 Ustazah. Ya. Betul ke muka surat 211? Sambung muka surat 211 Ustazah lain lah. Lah Ustazah lain lah kan. Tu Ustazah susah sikit Ustazah lain ni. Ustazah pun tak sure. Betul ke tak ni yang lain? Harapnya betul lah ya. Nanti kita lihat penerangan dalam kitab tu. Liza pun kata muka surat 211, maknanya majoriti di kalangan muslimah kita akan memulakan bacaan kitab ini dari muka surat 211 poin ke-44. Suzy pun sama juga ya di situ. Assalamualaikum Ustazah. Hari ini page 211. Maknanya majoriti muslimah kita berada di muka surat 211. Ini bagi mereka yang sama ya muka suratnya dengan teman-teman kita yang berada di ruangan ini. Tapi kalau sekiranya berbeza, kita lihat slide saya sebentar. Kita mula dengan perkataan selanjutnya. Okey. Sekejap ya, mana slide saya ni tak buka ke? Kejap. Mana dia pergi? Okey. Oh, salah. Ini cover dia. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, kita berada di bahagian yang kedua. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan tentang hal ini. Jika sesiapa yang berada di muka surat yang sama dengan saya, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 219. Tapi kalau sesiapa yang muka suratnya sama dengan teman-teman kita tadi, maknanya kita akan mulakan perbincangan di muka surat 211. Jadi kita ada dua muka surat, sama ada 211 atau 219. Dan kita berada di bahagian yang kedua, poin yang sama sambungan untuk perbincangan kita pada topik minggu lepas. Minggu lepas bincang tentang apa Muslimah? Boleh letakkan di ruangan komen. Minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat tak minggu lepas kita bincang tentang apa?
Sumpah iblis. Ada ya sumpah iblis? Okay. Sumpah iblis. Lagi. Last kali kita bincang tentang apa? Sebelum saya tutup. Syaitan menyerang kita dari setiap kondisi, dari setiap arah. Okay. Pasukan melawan musuh. Pasukan pihak mana? Pihak kita ke pihak musuh? Pihak kita lah kan. Pasukan yang melawan musuh-musuh kita. Kalau disebut musuh ya, dalam konteks perbincangan kita pada poin ini, musuh ni adalah syaitan, iblis, jin yang ingin memusnahkan anak Adam. Kemudian di sini kita ada pasukan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan diri kita sendiri sebagai satu pasukan yang hebat untuk melawan jin dan syaitan itu tadi. Maknanya di situ adanya bantuan Allah sebagaimana Kak Nurizan kita sebutkan di situ. Dan kemudian Kak Aisyah kata melawan syaitan dan musuh. Yes, maknanya pada minggu lepas kita bincangkan satu pasukan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita ini untuk menyerang syaitan. Dan kalau masih ingat lagi, saya ada nyatakan di slide saya pada minggu lepas berkenaan dengan gambaran ini yang mana kita dapati bahawa pada diri kita ni muslimah, Allah berikan kepada kita dengan akal, pengetahuan, iman, sabar dan keyakinan yang mana semua ini merupakan satu pasukan yang ada pada diri kita untuk melawan musuh kita iaitu syaitan laknatullah. Jadi kesemua ini dia amat penting, akal kita, pengetahuan, iman, sabar dan keyakinan dia perlu ada pada diri kita untuk digabungkan sehingga menjadi satu pasukan yang hebat dan mampu untuk membantras, melawan dan menyerang kembali musuh kita di kalangan syaitan. Baik, kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan pasukan ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan akal, pengetahuan, iman, sabar dan keyakinan yang kemudiannya kita jaga sebaik-baiknya dalam diri kita sebagai satu pasukan yang kuat dan kita latih untuk menyerang musuh itu tadi. Di sini kita dapati pada perenggan yang kita nak masuk di sini, selanjutnya Allah menolong pelaku peperangan ini dengan kekuatan yang nampak dan tersembunyi. Jadi bila semua ni kita jaga dengan sebaik-baiknya, yang poin-poin tu tadilah kan, Allah akan berikan kepada kita dengan bantuan yang lain bagi mengukuhkan pasukan ini. Sama ada ia berlaku secara nampak ataupun tersembunyi kekuatan ini. Allah berikan satu lagi kuasa kekuatan kepada diri kita untuk melawan musuh itu tadi. Yang mana, baik kalau kita lihat dalam perenggan kita di sini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita mata. Mata kita, maknanya di sini anggota badan kita berfungsi untuk menguatkan akal, pengetahuan, iman, keyakinan dan kesabaran kita itu tadi. Jadi kita ada anggota tubuh badan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebagai satu bentuk kekuatan. Yang mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita begini muslimah. Dalam isu ini, seseorang yang mana dia itu Allah berikan kepada dia dengan penglihatan iaitu mata. Penglihatan ini dia berfungsi sebagai pemerhati. Maknanya kita ada mata ni muslimah, kita nampak mana yang betul, mana yang salah dalam hidup ini. Kita memerhatikan keadaan sekeliling kita dengan akal yang kita ada, pengetahuan kita, keimanan kita, keyakinan kita terhadap satu perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita ni observe, kita kata gitu kan, kita observe situations yang ada dekat sekitar kita ini sehingga kita akan jadi seorang muslimah yang berusaha untuk menarik diri kita agar tidak terjebak dalam kemaksiatan. Jadi bila dengan mata tu Allah bagi, kita nampak, benda ni tak baik kan. Nampak daripada mata tu kan. Kita tengok kan orang tu buat benda-benda yang jahat ataupun dia buat perkara-perkara yang menyukarkan, yang menyusahkan, yang merosakkan. Kita tengok dengan mata kita sekarang ni. Jadi apa fungsi mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu tadi? Dia sebagai pemerhati. Bila kita pemerhati perkara ini salah ni, dosa ni, maksiat. Di situ akal kita,
iman kita tadi, pengetahuan yang dah kita miliki, keyakinan dan kesabaran itu tadi akan terus menarik diri daripada situasi tersebut. Sama juga keadaannya dengan telinga yang Allah berikan sebagai pembawa berita, maknanya kita dengar berita-berita daripada sana, daripada sini, benda-benda yang baik, benda yang buruk kan. Semua ini akan menjadi pengajaran pada diri kita. Mungkin kita dengar orang cerita, kau tahu dulu aku gini-gini, kan cerita-cerita lama kan, hashtag throwback lah benda-benda lama ni kan. Yang kita rasa perkara itu tak baik. Ya, ataupun benda tu baik lah, benda tu baik. Jadi kita dapat differentiate lah, maknanya kita dapat bezakan antara baik dan buruk melalui berita yang dibawa yang kita dengar tu tadi. Kan? Maka di sini dia menjadi pengajaran untuk diri kita. Ini benda yang tak baik, yang tak seharusnya saya ikuti, maka saya perlu tinggalkan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita dengan telinga ini agar ia mendengar perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang boleh membantu kita supaya kita menjauhi kemaksiatan. Kemudian kita ada lisan. Lisan ini sebagai penterjemah lah dikatakan dalam kitab kita di sini. Maksudnya sebagai penterjemah ni bila kita nak berbual tentang satu perkara, satu isu, kita sebenarnya macam ni, dekat pemikiran kita isu tu dah ada. Hal itu dah ada dalam pemikiran kita. Cuma sekarang bagaimana kita nak deliver the message. Macam tu kan? Kita nak sampaikan. Ini yang dipanggil sebagai terjemah. Jadi apa yang ada pada pemikiran kita, kita nak terjemahkan ia dalam bentuk lisan, dalam bentuk percakapan, dalam bentuk pengucapan. Maka di situlah yang menyebabkan lisan kita ni kita gunakan untuk hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Ketika kita nak mengeluarkan ideas kita, apa yang kita fikirkan itu tadi. Sebab tu dikata lisan ini sebagai penterjemah. Dan akhir sekali kita ada kaki dan tangan kita. Kaki dan tangan ini sebagai penolong. Biasanya kaki dan tangan ini dia bergerak untuk merealisasikan banyak perkara. Walaupun kita kata kita ada mata, telinga, lisan kan, tapi kadang-kadang kaki dan tangan ini dia lebih berkuasa daripada mata, telinga, lisan. Kerana apa? Kalau kita dah nampak benda tu tak baik, tapi kalau kita duduk lagi dekat situ, kaki kita tak bergerak, susah juga. Bergerak tu maksud saya, kita tinggalkan tempat itu. Jangan bergerak tu kita tendang orang pula. Itu salah faham. Maksud saya sini, kita nampak benda tak baik. Jadi apa kita perlu buat? Angkat kaki jalan. Macam gitu maksudnya. Okay? Kita nampak benda tu tak baik. Tangan kita buat apa? Okay, kita tepis. Kita ni lah kalau itu kemampuan kita. Kita elak, kita tolak dan sebagainya dengan tangan kita. Contoh, tiba-tiba ada orang pegang tangan kita, orang lelaki, kita nak buat apa? Diam, tengok je, peganglah macam tu. Tak, tangan kita lagi satu akan tolak. Ini maknanya kaki dan tangan itu akan membantu untuk merealisasikan apa yang mata tadi dah lihat, telinga dah dengar, lisan tu tadi dah terjemah. Jadi kaki dan tangan kita akan menolong menguatkan lagi anggota badan kita yang lain sebagai satu pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua ini untuk kita mengeluarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ini pentingnya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesemua itu tadi. Dia bukan Allah bagi saja-saja. Aku bagi kau mata untuk tengok, kan, telinga, lisan, kaki, tangan ni. Bagilah Allah bagi, kita nak gunakan. Tapi sebenarnya penggunaan anggota badan ini dia lebih daripada apa yang sebenarnya kita sedang gunakan ataupun telah kita gunakan, iaitu ia sebagai satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita bagi menghalang diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Baik, seterusnya di sini Muslimah kita lihat masih lagi dalam perenggan yang sama. Di situ lalu Allah Subhanahu Wa Taala memposisikan para malaikat dan para pengusung arasy-Nya agar memintakan ampunan untuk manusia. Cantiknya kita nampak gini Muslimah. Kita ada pasukan yang hebat tau sebenarnya dalam diri kita ni. Pasukan yang Masya Allah Tabarakallah. Allah berikan kepada kita yang kita sebenarnya tak sedar pasukan ini ada untuk melawan syaitan tu tadi. Kalau saya nak bawa kembali pada pasukan yang pertama yang telah dibincangkan berkenaan dengan akal. Kita ada pengetahuan, kita ada keimanan dan kita ada keyakinan dan kesabaran tu tadi kan. Ini pasukan yang pertama Allah berikan kepada kita.
diikuti dengan pertolongan Allah daripada pasukan yang kedua ini, iaitu anggota badan kita, yang merupakan satu bentuk kekuatan yang Allah berikan bagi menguatkan dan mengukuhkan pasukan yang pertama itu tadi. Seterusnya, mereka yang benar-benar menjaga pasukan pertama, pasukan kedua digabungkan sehingga kedua-dua pasukan ini membina ataupun membentuk satu kekuatan yang begitu mantap untuk melawan musuh. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala pun meletakkan para malaikat untuk membantu hamba-hambanya supaya mereka ini terus-terusan kuat bagi melawan musuh itu tadi. Sebab itu tadi kita baca Allah Subhanahu Wa Taala memposisikan para malaikat dan pengusung arasy-Nya agar meminta ampunan untuk manusia. Jadi para malaikat ini bila mereka melihat ada di kalangan kita iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini yang benar-benar menjaga diri mereka, yang benar-benar berjuang, ini kita panggil sebagai jihad kita, itu perjuangan pada diri kita ini untuk melawan semua perkara-perkara ini, iaitu musuh tu tadi kan, bisikan syaitan, godaan syaitan, perbuatan-perbuatan ataupun idea-idea yang syaitan ini letakkan dalam pemikiran kita, dan kita berjuang di sini untuk melawan semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan malaikat untuk bantu kita, dan malaikat ini akan mendoakan hamba Allah yang berjuang ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya datangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran bagi membuktikan doa para malaikat ini. Dan para malaikat mendoakan hamba Allah ni, bukan semua hamba Allah yang para malaikat doakan. Jadi kita kena jagalah keadaan ini supaya kita mendapat pertolongan Allah, kita mendapat doa dari para malaikat ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Iaitu malaikat-malaikat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan satu keutamaan, iaitu memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arasy ini mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, ini adalah antara malaikat yang kedudukannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertasbih kepada Allah, mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka merupakan orang yang benar-benar, mereka merupakan malaikat yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bagaimana para malaikat ini mereka yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka ini meminta keampunan untuk orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Kita ni muslimah. Kita ni orang yang beriman. Dan dalam hidup kita ni kan, selama mana kita ni beriman kepada Allah, kita nak taat kepada Allah, kita adalah muslimah-muslimah yang beriman, dan mereka berhak untuk mendapat doa daripada malaikat ini. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Kemudian faghfir lilladzina tabu. Berikanlah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Maknanya, kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, kita ada melakukan dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wattaba'u sabilak. Dan kita berusaha untuk mengikuti jalan Allah. Ini ciri orang yang mana, orang beriman yang mana para malaikat doakan untuk mereka. Iaitu orang beriman kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah. Ada 3 ciri itu tadi muslimah, jangan lupa. Beriman kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan ikut jalan Allah.
Jadi para malaikat yang berada di sekitar arasy Allah Subhanahu wa taala, yang bertasbih, yang memuji Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka benar-benar minta kepada Allah agar memberikan keampunan kepada orang yang beriman, orang yang mana mereka ini telah bertaubat kepada Allah, orang yang mana mereka berusaha untuk mengikuti jalan Allah. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka, peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ini kekuatan yang ada pada diri kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka yang mendapat doa para malaikat ini, itu merupakan satu doa yang bukan calang-calangnya. Tapi dengan syarat, dengan syarat kita berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang menjaga ketaatan kita kepada Allah, yang sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dosa, kita biarkan dosa tu berlega-lega dalam diri kita, kita buat bodoh tak apalah, esok taubat, tiba-tiba malaikat maut yang datang. Ini lain cerita. Macam mana kalau keadaannya begitu, kan? Kemudian tak nak mengaku diri bersalah. Ada orang begitu, bila kata, dia ni buat salah tapi dia tak rasa dia salah. Bahkan dia bangga dengan kesalahan dia, kan? Dia kata, apa kalau saya buat salah, ada lagi orang lain buat salah. Kenapa sibuk dengan salah saya? Kadang ada orang cakap gitu, kan? So kita ni susah kita nak cakap, kan? Masing-masing diri kita tahulah diri kita bagaimana. Jadi kalau kita nak kuatkan pasukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita tu tadi, dengan doa para malaikat ini, bermakna kita juga perlu jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Berusaha supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika kita ada melakukan kemaksiatan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Sebab itu di sini para malaikat menyebutkan orang yang bertaubat, maknanya ada buat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan dalam masa yang sama, bukanlah lepas taubat-taubat gitu saja, tapi orang yang begini, mereka berusaha untuk berada di jalan Allah. Wattaba'u sabila, iaitu ikut jalan Allah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan dia. Bila kita kata kita nak ikut jalan Allah, bermakna apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ikut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka, ia menjadi perbuatan-perbuatan yang mana kita kata kita tak nak lakukan. Ini dinamakan wattaba'u sabila, iaitu orang-orang yang mengikuti jalan engkau. Dan paling penting dalam doa ini, para malaikat minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada azab api neraka. Bermakna di sini, orang yang terlindung daripada azab api neraka, mereka juga terlindung daripada kejahatan jin dan syaitan yang berusaha untuk membawa mereka itu masuk ke dalam api neraka. Cantik doa yang dipanjatkan oleh para malaikat ini untuk mereka yang beriman kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang bertaubat kepada Allah, dan mereka yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus kita baca kitab kita di sini. Mana tadi? Memohon agar Allah menjaganya dari segala keburukan dan memasukkannya ke dalam syurga. Hingga akhirnya Allah sendiri yang membelanya seraya berkata. Jadi bilalah lengkap tadi kan semuanya, dengan pasukan pertama, dikuatkan dengan pasukan kedua, dikuatkan dengan doa para malaikat yang melihat kesungguhan kita ni yang berusaha benar-benar untuk berada di atas jalan Allah. Maka di sinilah kita dapati Allah sendiri yang akan membela orang yang berjuang di atas jalannya itu tadi untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Yang mana disebutkan di sini, Allah pun membela hamba-Nya seraya berkata, mereka adalah golonganku. Sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat muslimah di sini ada dua ayat Al-Quran yang disebutkan kepada kita di situ, surah Al-Mujadalah ayat 22 dan surah As-Saffat ayat 173.
3. Apa kata Allah pada ayat yang pertama di situ? Okay, kita lihat terlebih dahulu. Allah membela hamba-hambanya. Di dalam kitab kita ya, hanya disebutkan hujungnya sahaja. Tapi di sini Ustazah nak baca daripada awal ya ayat itu supaya kita faham bagaimana kedudukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam ayat ini. Baik, cuba kita lihat di situ. Kalau siapa-siapa muslimah di sini yang ada apps Al-Quran, boleh buka apps Al-Qurannya untuk dibuat catatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalau dalam kitab kita dia terus quote ayat daripada ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang apa dalam ayat ini? Ini yang pentingnya Ustazah bawa keseluruhan ayat itu supaya kita faham kenapa Allah gelarkan mereka ini semua sebagai Hizbullah. Iaitu orang yang tergolong sebagai orang yang beruntung dalam ayat ini. Baik, kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22 itu tadi. Allah kata apa? Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah, kepada Allah dan hari kiamat, melainkan saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maknanya orang yang mana kalau kita ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah semuanya. Tapi kita juga ada kumpulan lain yang mana tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai Allah dan menentang Allah habis-habisan. Itu bermusuhan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Allah kata apa? Kita nanti orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, Allah kata tak akan berkasih sayang, tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang yang daripada kumpulan yang kedua itu tadi. Yang mana mereka itu menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun golongan yang kedua tersebut merupakan bapa-bapa mereka, anak-anak atau saudara mereka ataupun keluarga mereka. Jadi Allah kata mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Maknanya golongan yang pertama ini, beza mereka dengan golongan yang kedua, Allah kata dalam ayat ini, mereka adalah orang yang mana telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Nampak ya, mereka berusaha untuk beriman kepada Allah, mantapkan keimanan, jaga keimanan, berusaha benar-benar taat kepada Allah dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dengan keimanan itu, orang ini daripada golongan yang pertama itu tadi, mereka benar-benar ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka kuatkan, akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Untuk golongan yang pertama ini ya muslimah, Allah kata dalam ayat ini, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga. Golongan yang pertama Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran syurga yang mana di bawahnya mengalir, di bawahnya sungai-sungai, dan golongan pertama ini mereka kekal di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang keadaan mereka ini, iaitu Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha dan mereka pun merasa redha, mana puas terhadap limpahan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka.
mereka itulah golongan Allah. Maknanya mereka itulah yang berada pada yang kelompok pertama tadi kan, mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah yang Allah panggil mereka sebagai Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Mengapa mereka menjadi golongan yang beruntung? Kerana mereka adalah golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan syurga. Janji syurga pada hari kiamat. Tetapi golongan ini yang menjadi golongan Allah, mereka adalah insan-insan yang mana memiliki pasukan pertama tadi. Pasukan kedua, doa malaikat, yang akhirnya barulah mereka berada pada golongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak kata begini muslimah, ini pentingnya mengapa kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan hawa nafsu yang bermaharaja lela dalam hati kita ini. Kita sekarang, musuh kita ni, kita bukan pergi perang jihad macam zaman Nabi SAW melawan musuh untuk mendapatkan kemenangan di medan perang. Tapi jihad kita yang utama sekarang inilah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Iaitu melawan musuh-musuh kita, iaitu syaitan yang ada di sekitar kita, yang 24 jam setiap hari memerhatikan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pasukan-pasukan itu tadi untuk kita mampu, untuk kita terus-terusan kuatkan diri melawan musuh-musuh itu tadi. Hawa nafsu kita dan juga syaitan-syaitan laknatullah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui situasi ini adalah situasi yang begitu sukar, yang begitu orang kata memeritkan kita ni kan. Kadang-kadang kita tahu, saya faham, kita dah bertaubat kepada Allah tapi kemudian kita memungkiri taubat kita, kita kembali melakukan dosa. Kita taubat lagi, kita buat dosa lagi. Kita taubat, kita buat dosa lagi. Ada je mulut kita nak cakap pasal orang lain. Ada je hati kita ni rasa nak dengki, hati kita rasa tak puas hati. Kita manusia, begitu keadaan kita ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji insan yang mana mereka benar-benar berusaha untuk menjaga pasukan yang ada pada diri mereka itu sehingga mendapat doa daripada malaikat dan mereka tergolong pada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka dengan syurga di sini. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya tentang diri kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang sepi pada setiap usaha kita untuk menjadi seorang muslimah yang taat kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan segala bentuk macam bantuan untuk bantu kita ini agar tetap tegar di atas jalan Allah. Sebab tu tadi malaikat kata wattaba'u sabilak. Mereka yang ikut pada jalan engkau, iaitu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita lihat pada kitab kita di situ, kita ada satu lagi ayat Al-Quran ya muslimah dalam surah As-Saffat ayat 173. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Jadi ayat surah As-Saffat ayat 173 dan surah Al-Mujadalah ayat 22 itu tadi dia saling menguatkan antara satu dan yang lain. Paling penting dalam topik perbincangan kita di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah berikan kepada kita dengan metod. Iaitu dia kata Allah mengajarkan para hamba-Nya tentang cara tentang tata cara jihad dan peperangan ini. Yang saya relatekan tadilah dengan jihad hawa nafsu, jihad melawan musuh, iaitu syaitan, syaitan jin yang nak goda kita, bawa kita masuk ke dalam api neraka. Allah berikan kepada kita dengan metod bagaimana untuk kita lawan. Kita tadi dah ada akal, pengetahuan, iman, keyakinan, dikuatkan dengan anggota tubuh badan kita, dikuatkan lagi dengan doa para malaikat sehingga tergolong sebagai Hizbullah di sini. Di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita metod-metod yang tertentu untuk terus-terusan berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-200, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang yang beriman. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah iaitu bersiap dan tetaplah bersiap sedia di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Di sini kita ada 4. Okey, ada 4 perkara penting di situ. Pertama, sabar. Isbiru. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kita dah jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian metod pertama, sabar. Okay. Kedua ialah kuatkan kesabaran. Wasabiru. Sabiru tu maksudnya kita kuatkan kesabaran. Warabitu. Rabitu tu maksudnya kita bersiap sedia untuk melawan musuh itu. Wattaqullah. Dan yang keempat ialah bertakwa kepada Allah. Jadi ada 4. Ya. Ada 4 metod, ada 4 ciri kekuatan yang perlu kita tetapkan dalam diri kita. Keimanan tu dah memang sentiasalah tetap perlu ada. Yang pertama sabar, kedua sabiru, ketiga rabitu, keempat ittaqu, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan kepada kita di sini. Perjuangan tidak sempurna selain dengan 4 perkara di atas. Jadi bila kita berjihad nak lawan hawa nafsu kita nak lawan musuh-musuh di kalangan syaitan ni yang ada di sekitar kita ini, dia tidak lengkap, dia tidak sempurna. Melainkan dengan 4 perkara ini. Iaitu sabar, terus berada dalam keadaan sabar, kuatkan kesabaran, murabatah iaitu kuatkan diri kita bersiap sedia untuk melawan musuh, dan yang keempat ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jelaskan kepada kita di sini ya, kesabaran tidak sempurna melainkan dengan musabarah. Kesabaran tidak sempurna melainkan dengan musabarah. Pertama sekali sabar kan? Okey, kita nak jadi seorang muslimah yang sabar, dia mesti ada lagi satu, iaitu musabarah. Di sini dipanggil dia mesti ada musabarah. Kejap. 4 kekuatan ni saya dah keluarkan di situ. Okay, kita bincang tentang 4 perkara ini. Kesabaran, awal kita dah sabar tadi, tapi kita nak sempurna kesabaran kita mesti ada musabarah, iaitu meneguhkan kesabaran dengan hati untuk menjaga dan mengawasi musuh. Tidak lain agar musuh tidak menyusup masuk serta tidak melewati pos keamanan. Maknanya kita ni ada security lah kan dalam hidup kita ni. Maknanya kita ada macam orang nak masuk bangunan ada security kan jaga kat situ kan. Jadi kalau kita nak kuatkan kesabaran kita, di situ kalau kita nak betul-betul sabar, kita mesti ada musabarah. Musabarah inilah dia betul-betul menjaga tempat pos tu tadi, security tempat tadi kan, supaya dia tidak dimasuki, musuh tidak menyelinap masuk ke dalam tempat itu. Jadi pertama di depan tu mesti ada musabarah tu tadi, sabar dan musabarah. Dan jika manusia telah meneguhkan kesabaran untuk mengawasi musuhnya, maka masih diperlukan satu perkara lagi. Kita dah kuatkan tadi dah. Mula-mula dah sabar kan, dah sabar. Kemudian kita kita kuatkan lagi kesabaran kita. Tapi tak cukup dengan itu. Kita perlukan murabatah. Kan murabatah di sini dikata maksudnya adalah melazimi, iaitu mengawasi dan melindungi pos mata, telinga, lisan, perut, tangan dan kaki. Dari pos-pos inilah musuh masuk. Pos, saya panggil pos. Pos tu maksudnya tempat kawalan kita lah ya. Dia letakkan perkataan pos lah kat situ. Tapi yang penting saya nak kata pos ini ialah pusat kawalan. Tempat kita nak mengawal keadaan tu tadi kan. Jadi kalau kita sabar, kita kuatkan kesabaran. Tapi kalau kita tak berjaga-jaga pun masalah juga. Sebab tu murabatah ni amat penting. Okey, jadi dalam keadaan kita menguatkan kesabaran itu tadi, murabatah akan bantu untuk menjaga setiap pusat kawalan kita. Pusat kawalan kita ni ialah mata kita, telinga kan, mata, telinga, lidah kita, perut, tangan dan kaki. Jadi semua tempat-tempat ini akan dijaga, akan sentiasa kita kawal dan kita lindung supaya tidak ada berlakunya kerosakan yang dilakukan oleh pihak musuh itu tadi.
Sekali lagi, murabatah berfungsi meneguhkan kekuatan pos-pos tersebut sampai-sampai tidak membiarkan satu tempat pun darinya yang kosong dan dimasuki musuh. Jadi murabatah ini dia berfungsi untuk menjaga setiap anggota tubuh badan kita ini, mata, telinga, lisan dan semualah keseluruhannya. Maknanya setiap satu ada yang jaga. Itu kalau kita nak bayangkanlah ya. Seolah-olah setiap satu ada security guard dia yang jaga dekat situ. Yang akan bantu untuk kita halang supaya musuh tak masuk. Sehingga tidak ada pun satu pos ataupun satu daripada anggota tubuh badan kita ini yang tidak ada yang jaga. Sehingga maknanya kita letakkan security guard lah ya dekat kita punya setiap tubuh badan ini, dan itulah yang akan menyebabkan musuh tak dapat untuk masuk pada setiap anggota badan kita. Baik, terus ya kita lihat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul. Sekaligus manusia yang paling kuat protectionnya dari syaitan. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ini, mereka semua adalah sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul. Maknanya sekaligus mereka paling kuatlah protection mereka ni dari syaitan. Namun pada peristiwa perang Uhud ketika mereka meninggalkan pos yang diperintahkan, itu tempat yang Nabi SAW perintahkan untuk tetap dijaga, terjadilah apa yang terjadi, iaitu bencana kekalahan menimpa kaum muslimin. Namun dari 4 perkara yang tadi disebutkan ini, 3 perkara terkumpul pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus menjadi tiang bagi ketiga-tiganya. Kita ada sabar, musabarah, murabatah. Takwa terakhir kan? Tapi untuk menguatkan lagi sabar, musabarah, murabatah, takwa ini menjadi tiang utama yang kita panggil mengangkat ketiga-tiga quality ataupun ketiga-tiga kekuatan tadi yang telah kita jelaskan. Kerana apa dia kata? Ia merupakan tiang bagi ketiga-tiga ciri tadi. Sabar, musabarah, murabatah tidaklah bermanfaat kecuali dengan adanya takwa. Kalau kita sabar tapi sabar tak ada takwa pun masalah, kan? Kita nak kuatkan kesabaran kita iaitu musabarah tapi tak ada takwa, tak jadi juga. Murabatah pun sama juga, kan? Murabatah ini dia amat penting. Kalau kita letak security guard macam mana sekalipun, tapi kalau security guard tu tak bertakwa kepada Allah, masalah juga, kan? Boleh juga musuh masuk. Sebab itu takwa ni amat penting. Dia menjaga ketiga-tiga itu tadi. Dan dia kata takwa itu sendiri tidak akan tegak melainkan di atas kesabaran. Sekarang bayangkanlah, bertemunya dua pasukan yang bersaf-saf di dalam dirimu. Perhatikanlah bagaimana terkadang kamu berada di atas angin iaitu beruntung dan terkadang menderita kerugian. Penguasa kekufuran mendatangimu dengan pasukan dan bala tenteranya, lalu dia mendapati hati tengah berada dalam bentengnya dan duduk di atas kursi kerajaannya. Titah terlaksana berkat para pembantunya. Ia dikelilingi oleh tentera yang berperang untuk menjaganya dan melindungi kerajaannya. Musuh tersebut tidak dapat menyerangnya melainkan dengan cara konspirasi terhadap sejumlah pemangku jabatan dan tenteranya. Okey, sampai situ saja ya. Saya berhenti, nanti minggu depan kita sambung lagi. Yang penting kita ada 4 perkara yang kita belajar pada pagi ini. Sabar, musabarah, murabatah dan takwa. Untuk betul-betul menjaga kumpulan pasukan kita yang pertama tadi, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga dan seterusnya daripada bantuan Allah, akhirnya dapatlah seseorang dia mencegah, dia menghalang, menyerang kembali musuh di kalangan nafsu kita tu tadi kan, dan juga syaitan laknatullah. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada perbincangan-perbincangan ini. Dan saya mengharapkan agar setiap daripada perbincangan itu memberikan kepada diri kita motivasi diri sebagai seorang muslimah untuk terus-terusan berada di atas jalan ketaatan. Terima kasih di atas perhatiannya kepada semua muslimah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan,
kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.